Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 2 yang Ustaz sayangi, yang Ustaz rindui ya. Mudah-mudahan kamu berada dalam keadaan yang sihat selalu. Bersama saya Ustaz Azizul bin Mohtar UAM. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk apa anak-anak? Anak-anak tahun 2, pastikan kamu ambil buku teks. Lepas tu, kamu buka muka surat 133. Muka surat berapa Ustaz? 133 di dalam buku teks. Ni dia, ni dia, ni dia. Kat sini. Tu dia, tu dia. 133. Okey, baik. Alhamdulillah. Lepas kamu tengok kat sini, kamu tengok. Dekat belakang Ustaz ni, Ustaz dah paparkan apa yang terkandung di dalam muka surat 133 dan 134. Sebentar lagi kita akan terjah sama-sama. Kita akan lihat dan nilai sama-sama. Okey, perhatikan dengan teliti. Okey, kita tengok ni. Ni dekat mana ni? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ni ada seorang budak ni, dia tanya kepada kawan dia, tahukah kamu apakah nama tempat ini? Dia kata, tahukah kamu apakah nama tempat ini? Dia tanya dekat kawan dia. Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau tak tahu, Ustaz bagi tahu. Inilah dia kubah hijau yang kita namakan sebagai Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Letaknya masjid ini dekat negara apa? Negara Saudi Arabia. Saudi Arabia, tak nak. Letak dekat Saudi Arabia. Dan ada dua tempat suci Islam yang kita wajib tahu yang berada dekat negara Saudi. Iaitu satu dekat Mekah, satu lagi dekat Madinah. Ada dua tu tempat tu. Ada satu lagi tempat suci yang terletak di Palestin, iaitu Masjidil Aqsa. Yang ini Masjidin Nabawi. Masjid ini ada kubah hijau. Di bawah kubah hijau ini adalah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk bagi tahu makam Rasulullah. Inilah tempatnya, terletaknya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di balik pagar ni. Kalau kita ada rezeki peluang kita untuk pergi ke Madinah, negara Arab Saudi, kita boleh sama-sama tengok. Kita boleh sama-sama ziarah tempat ini. Oh, best tempat ini. Inilah manusia yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada umat Islam tentang kehidupan, tentang agama Islam, tentang hidup rukun, aman dan damai. Itulah ada. Kuburnya ada. Kubur lah. Baginda Rasulullah SAW wafat. Di bawah kubah hijau itulah terletaknya kubur ataupun kita sebut sebagai maqam baginda Rasulullah SAW. Kamu biasa pergi ke tempat ni? Ustaz tanya tu. Kalau tak biasa, mungkin ayah kamu biasa pergi. Mak kamu biasa pergi. Kalau mak ayah belum biasa pergi, mungkin datuk biasa pergi. Tok Wan biasa pergi. Ustaz biasa pergi, Ustaz? Ustaz, Alhamdulillah, dia biasa pergi dah. Ustaz dah biasa pergi dah. Okey, mari kita tengok dekat sini pula. Muka surat 134. Itu dia. Adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah adabnya? Pertama, berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena usaha untuk mengenali peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita mempelajari latar belakang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil hinggalah wafat. Kita mempelajari, kita belajar macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang anak yatim. Dia dipelihara oleh siapa pada awalnya, siapa ibu susunya, siapa pula bapa saudaranya. Kita pelajari sehinggalah dia wafat. Siapa isteri, siapa anaknya, apakah pekerjaannya. Kita pelajari. Nanti akan timbul rasa kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita akan belajar. Nombor 2.
Kita tengok dekat sini. Dia tulis apa? Berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Rasulullah itu menyuruh kita solat ke, kita solat. Menyuruh kita untuk berbuat baik, kita berbuat baik. Menyuruh kita supaya taat ibu bapa, kita taat ibu bapa. Nampak tak? Berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan. Nampak tak? Kita kena amal apa yang telah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan, kita amalkan dalam urusan kehidupan kita. Contohnya kita nak masuk tandas. Kita masuk macam tu aja. Kita kena baca doa dulu. Itu diajar Rasulullah tu walau masuk tandas. Nak makan baca doa. Nak pergi tandas baca doa, nak tidur ada doa dia, nak naik kenderaan ada doa. Semuanya itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita tengok yang ketiga, senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara nak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita berselawat kepada dia. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam gitu. Ataupun ada lagi. Selawat-selawat yang panjang-panjang. Silakan. Itu adalah cara kita nak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita. Kita nak ikut siapa tak tahu, kita ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahu nak ikut siapa-siapa di dunia ni. Kalau ada orang yang kita ikut tu mungkin dia berlaku keburukan ataupun berbuat benda-benda yang buruk. Kita ikut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah kata, kita ikut. Sebab Rasulullah SAW itu terpelihara daripada buat dosa. Okey, kita tengok pula macam ni. Apakah dalilnya? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Apa maksud dia? Maksud dia, tidak beriman daripada kamu, melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Nampak tak? Itulah hadis Rasulullah SAW daripada riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Hadis ni Rasulullah bagi tahu kepada kita. Hadis ni apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah kepada kita. Bahawa Rasulullah bagi tahu kita, tidaklah beriman seseorang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku, makna Rasulullah itu lebih dikasihi daripada ayah dia, ibu dia, anak dia, daripada semua manusia. Maksud dia, kalau mak ayah kita pun kita sayang, betul tak? Tapi kalaulah kita tak sayang Rasulullah tu, tak sempurna iman kita. Nampak macam mana? Rasulullah SAW mengajar kita untuk lebih mengasihi Rasulullah SAW. Lebih daripada mengasihi ayah ibu kita. Lebih daripada mengasihi manusia yang lain. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW itu bawaan ajarannya sangatlah mulia. Sehingga kita ni boleh bebas daripada api neraka, masuk syurga. Nampak tak? Begitulah cara-caranya. Ya. InsyaAllah nanti kita belajar lagi. Bagaimanakah cara kamu mengasihi Rasulullah SAW? Bagaimana? Adakah kamu ikut apa perintah Rasulullah SAW? Tak ikut. Tak ikut macam tak kasih lah, macam tak sayang lah. Begitulah. Nanti kita belajar lagi insya-Allah pada sesi yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.